Baik, kita mulakan surah Yasin ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna, dan tiada telah kami turunkan. Dan tiada telah kami turunkan ala qaumihi, atas kaumnya, mim ba'dihi, daripada sesudahnya, min jundim, daripada tentera, minas sama, daripada langit, wama, dan tiada, kunna, adalah kami, munzilin, yang menurunkan. Ayat 29. Ingkanat, jika adalah tiada adalah ia. In jumpa ilah, ya. In jumpa ilah makna tiada. Tiada adalah ia, illa, melainkan, soihatan, tempikan, wahidatan, yang satu, faizahum, maka tiba-tiba mereka, khamidun, orang-orang yang padam, bracket mati. Ayat 30. Ya hasrotan, wahai duka cita, wahai duka cita, dalam bracket penyesalan, alal ibadi, atas hamba-hamba, ma ya'tihim, tiada ia datang kepada mereka, tiada ia datang kepada mereka, min rasulin, daripada seorang rasul, illa, melainkan, kanu, adalah mereka, bihi, dengannya, yastahzi'un, mereka perolok-olokkan. Baik, saya semula surah Yasin ayat 28 ini. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi, dan tiada telah kami turunkan atas kaumnya, min ba'dihi, daripada sesudahnya, sesudah kematian Habibun Najjar, yang mana ceritanya Habibun Najjar ini membenarkan utusan-utusan itu, ia lalu jadi mangsa korban, ia terkorban, ia Habibun Najjar, terburai perutnya, syahid matinya, ya syurga tempatnya. Jadi sesudah matinya, Allah tak turunkan min jundin, daripada tentera, minas sama, daripada langit. Allah tak turunkan tentera daripada langit, iaitu malaikat-malaikat untuk membinasakan mereka. Allah tak turunkan. Wa ma kunna munzilin,
dan tiada adalah kami yang menurunkan. Mana Allah tidak menurunkan. In kanat, tiada adalah ia, illa soihatan wahidatan. Tiada adalah ia melainkan tempikan yang satu. Suatu tempikan. Ya. Itu maknanya soihatan wahidatan, tempikan yang satu, itu maksudnya lah satu tempikan. Tempikan ini adalah suara Jibril. Ya. Kalau kita dengar peti, yang paling kuat pun kita dengar pun kita pun rasa, ya, ketakutan. Bergegar rumah, bergegar bumi, ya. Tapi ia tidak hancur. Ya. Di sini tempikan Jibril amat dahsyat. Faizahum khamidun. Maka tiba-tiba mereka orang-orang yang padam, mati. Ya, dengan tempikan tadi, jantung-jantung jam, terperanjat. Ya, mati semua. Allah tak payah turunkan tentera daripada langit untuk membinasakan kaum itu. Tapi cukup sekadar satu tempikan daripada suara Jibril. Ya, langsung padam semuanya. Ya hasratan alal ibad. Wahai duka cita. Wahai, ya, penyesalan alal ibad, atas hamba-hamba. Ma ya'tihim min rasulin. Tiada ia datang kepada mereka daripada seorang rasul. Illa kanu biyastahzi'un. Melainkan adalah mereka dengannya mereka perolok-olokkan. Menyesallah hamba-hamba. Duka citalah hamba-hamba. Yang mana setiap kali didatangi Rasul kepada mereka, mereka perolok-olokkan Rasul-Rasul itu. Ya. Akibatnya, mereka mati dalam keadaan kufur. Allah tidak memberi kesempatan untuk mereka bertaubat. Ya, datang azab itu secara tiba-tiba. Ya, terkadang tidak perlu, ya, diturunkan tentera daripada langit. Terkadang hanya tempikan sahaja, ya, terkorban semua. Terkadang Allah belah bumi, masuk mereka ke dalam bumi. Seperti Korun. Ya, Allah belah bumi, masuk Korun bersama harta bendanya ke bumi. Dan begitu juga terkadang dengan, ya, banjir, ya, ataupun bah, sehingga tak ada siapa yang boleh dapat, ya, minta pertolongan. Tak ada siapa yang boleh membantu. Ya, melainkan masa itu adalah siapa yang mendapat pertolongan Allah sahaja. Contohnya kaum Nabi Nuh. Ya, contohnya lagi Allah tenggelamkan mereka dalam laut seperti Firaun dan tentera-tenteranya. Ya. Begitulah. Ya, bila azab Allah datang, maksudnya yang kufur ini tidak sempat untuk bertaubat. Kalau bertaubat masa itu pun, ya, Allah tidak akan terima. Contohnya Firaun. Dah tahu dia nak mati, masa itu dia nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan, ya, Tuhannya Nabi Harun. Ya. Masa itu baru dia nak beriman. Ya, kata Allah, Al-an, adakah sekarang? Ya. Mana adakah sekarang kamu nak beriman? Jadi soalan itu menempelak mereka. Ya. Jadi artinya tidak diterima taubatnya. Sebab itu Nabi ada, ya, bersabda, ya, taubat itu tidak diterima kalau nyawa itu dah sampai gor-gor. Gor-gor ni mana dah sampai tenggorok, sampai ke leher. Masa itu baru nak taubat, baru nak beriman. Ya, tidak ada artinya lagi. Tertutup pintu taubat ketika itu. Ya. Nah, bertaubat ni ketika kita belum tahu bila kematian kita.
Itulah masa yang paling baik ya kita bertaubat. Kalau dah tahu kematian kita baru nak taubat, ya tak tahulah. Ya. Kalau diterima Allah tu syukur. Kalau tak diterima, apa nak jadi pada kita? Ya, kita punya taubat itu tidak diterima. Kita minta ampun kepada Allah, tak diterima, apa nak jadi? Itu nak diingat. Ya. Terkadang orang bila dia dah sakit yang boleh membawa kematian, masa itulah dia baru nak insaf, masa itulah dia nak bertaubat. Dia dah nampak ya, kematian. Macam mana? Ya. Sebab itu sebaiknya bertaubat sebelum kita nampak kematian itu. Ya. Itulah yang paling baik. Baik, kita semak semula kedudukan tata bahasa dia. Ayat 28 ya. Kita jumpa perkataan anzalna. Anzalna ini adalah fi'il madi rubai, 4 huruf. Ya. Apa dia punya mufradnya? Anzalna tu telah menurunkan kami. Tinggalkan na tu, kita jadikan dia mufradnya. Apa mufradnya? Siapa tahu? Buka mic ni, siapa nak cakap? Anzala. Ya, kalau kita jumpa anzala 4 huruf, macam mana secara ringkas nak jadikan amar tanpa mencari mudhari. Terus amar. Daripada madi terus amar. Macam mana kaedah dia? Anzala anzil. Bukan unzil, anzil. Atas, balik atas. Anzil. Ya? Anzil. Itu maknanya secara ringkas ya, kita membuat fi'il amar tanpa melalui mudhari. Kita loncat terus. Macam tu. Anzala anzil. Macam tu. Yes. Tapi pada 4 huruf saja ya. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf boleh. Tapi jangan yang 3 huruf. 3 huruf tak boleh ikut madi. 3 huruf kena cari mudhari. Baru kita boleh buat amar daripada mudhari. Ya? Okey. Kalau kita dah jumpa amar anzil, macam mana nahinya? Mana yang betul? Latan ke latun? Kenapa? Cuba buat alasan yang sebut latun. Sebab 4. Okey, sebab 4 huruf kita tak boleh sebut latanzil. Tak boleh. Tan ni untuk 3 huruf. 4 huruf dah kena bunyikan depan. Latunzil. Ya. Baik, anzala mudhari'nya yunzilu. Yunzilu amarnya anzil, nahi la tunzil. Isim fa'ilnya apa? Mim. Munzilun. Ya. Nak tahu isim fa'ilnya? Tengok ayat tu yang ujung sekali. Wa ma kunna munzilin. Nampak tak? Munzilin. Munzilin tu jamak. Kalau mufrad, buang yanun tu. Bariskan depan lam. Munzilun. Itu isim fa'ilnya. Munzilun. Lam, 2, depan lun. Ini mufrad ya. Kita tak sebut jamak lagi. Mufrad. Kalau isim maf'ulnya, naikkan atas zi jadi za. Munzalun. Senang je. Munzilun, munzalun. Ya. Okey. Ulang balik. Anzala mudhari'nya yunzilu amar. Anzil nahi. La tunzil isim fa'il. Munzilun isim maf'ul. Munzalun. Okey. Dalam segi terjemah mengikut kaedah. Sekarang makna yang diberikan ialah menurunkan. Kalau madi apa?
menurunkan. Kalau madi? Telah menurunkan ia. Mudhari? Ia menurunkan. Amar? Turunkanlah oleh engkau. Ya, turunkanlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau turunkan. Isim fa'il? Yang. Tak, yang. Yang menurunkan. Isim maf'ul? Tak ada telah. Telah tu madi. Yang diturunkan. Yang diturunkan. Jangan ada telah. Telah dah masuk madi balik. Ya. Yang diturunkan. Okey. Semak perkataan munzilin. Munzilin ini ya dia jamak. Ya, kalau jamak ni dia mansub. Kalau dia marfu, ya dia baris dia kalau marfu, dia bertukar dengan waw. Munziluna. Apa dia? Munziluna. Sebab jamak muzakkar salim, perubahan dia ya dengan nun. Macam kita sebut mukminin. Satu. Mukminun. Kan? Kadang kita sebut mukminun, kadang ada mukminin, ya. Apa sebab dia jadi mukminin? Apa sebab dia jadi munzilin? Di sini dia jadi khobar kana. Jadi apa? Khobar kana. Kunna tu kana. Jadi kana ni ada isim, ada khobar. Isim kana dia na tu. Na tu isim kana. Munzilin tu dia jadi khobar kana. Jadi khobar kana ni mansub. Tanda nasabnya ya, sebab jamak muzakkar salim. Ya. Jadi munzilin ni hukumnya apa? Mansub. Hukumnya apa? Mansub jadi apa? Khobar kana. Jadi khobar kana. Ya. Apa tanda mansubnya? Ya. Apa tanda mansubnya? Ya. Apa sebab? Jamak, sebut. Jamak muzakkar salim. Sebabnya dia jamak muzakkar salim, perubahan dia kalau mansub munzilin. Ya. Kalau dia marfu munzilun. Ya. Ini untuk jamak. Kalau mufrad, buang saja tanda jamaknya. Tanda jamaknya ialah yanun tu, buang. Bila dibuang tinggal lam. Lam tu boleh tanwinkan. Kalau dia majrur munzilin ke bawah. Lin lam dua bawah lin. Kalau dia mansub munzilan. Lam alif dua atas lan. Kalau dia marfu munzilun. Itu maknanya kalau dia mufrad ya. Mufrad ni maknanya menunjukkan satu. Ya. Di sini apa sebab kita terjemahkan dia mufrad sedangkan kalimahnya jamak? Kenapa kita terjemahkan dia mufrad? Adalah kami yang menurunkan. Kenapa? Ya, kalimahnya jamak tapi diterjemah mufrad. Siapa boleh jawab? Ya, kami tu ramai. Ramai boleh, seorang boleh. Ya. Tapi sekarang munzilin dah tentu jamak. Kenapa kita terjemah dia mufrad? Sebab apa tadi? Ya sebab Allah. Kunna tu adalah kami tu Allah. Jadi besok kalau jumpa ayat-ayat, ya walaupun tanda jamak, tapi ya kaitan itu dengan sifat Allah atau dengan kalimah Allah. Maka kita jangan terjemah jamak. Salah ya. Kita terjemah dia mufrad.
Kalau ditanya kenapa kita terjemah dia mufrad, kenapa dia letak jamak tapi terjemah mufrad? Ya, jawapannya litakzim. Litakzim maknanya untuk membesarkan, untuk memuliakan atau membesarkan. Ya, itu nama bahasa dia litakzim. Ya. Baik. In kanat illa soyhatan wahidatan faizahum khamidun. Ini khamidun ni jamak muzakkar salim. Isim fa'il. Isim fa'il. Kenapa beza isim fa'il sini khamidun, yang tadi munzilin atau munzilun? Kenapa yang awal tadi guna mim, yang akhir ni khamidun guna alif khamidun? Apa bezanya? Sebab khamidun berasal dari 3 huruf. 3 huruf dia tidak boleh guna mim. Isim fa'ilnya dia tidak ada guna mim. Ya, dia guna alif khamidun, ya. Tapi isim maf'ulnya dia guna mim. Isim maf'ulnya timbangan dia tidak berubah. Maf'ulun. Kalau maf'ulun, kalau hamidun apa nak buat? Timbangannya maf'ulun. Lagi mudun. Mahmudun. Mahmudun. Kalau isim kalau wazan maf'ulun, jadi kena bunyikan sama mahmudun. Kalau maknanya khamidun ni orang-orang yang padam, ni mana mati. Ya, kalau isim maf'ulnya maknanya apa? Orang-orang yang dipadamkan atau dimatikan. Dimatikan atau dipadamkan, ya. Baik. Perkataan yang akhir iaitu pada ayat 30, perkataan yastahzi'una. Ini adalah fi'il mudhari. Ya, kalau kita nak jadikan fi'il amar pada yastahzi'una, ya macam mana nak buat? Buang ya dah tentu kita buang sebab ya tu ya mudhari. Jadi kita kena buang. Tinggal apa? Sin. Sin boleh bunyi tak? Sin boleh bunyi tak? Mati tak? Mati tak boleh bunyi. Bila tak boleh bunyi tambah apa? Tambah alif. Jadi bunyinya istah. Kemudian apa huruf akhir yang perlu dimatikan? Huruf akhir. Hamzah. Hamzah tu perlu dimatikan. Sebab waw nun tu itu tanda jamak. Waw nun tu tanda jamak. Ada ya, ada waw nun, maknanya mereka. Jadi waw nun tanda jamak. Ya. Jadi sekarang bunyinya apa kalau mati hamzah? Istahzi. Istahzi. Itu makna fi'il amar. Ya. Makna dia perolok-olokkanlah oleh engkau. Mati dia apa Ustaz? Nanti mati kemudian kalau nahi apa nahi? Nak tanya nahi dulu. Istahzi. Yang boleh baris dhammah hanya untuk 4 huruf. Lain-lain yang lebih daripada 4 huruf dia tak payah guna dhammah lagi. Tahzi. Tahzi. Ya. Itu nahi dia. Madinya, ya tadi tanya madinya ya istahzi.
Istahza'a. Madinya apa? Istahza'a. Ini 6 huruf ya. Ini bukan 3 huruf, ini 6 huruf. Nak tahu 6 huruf, kalau ada sinta di awal, itu menunjukkan dia 6 huruf. Jadi madinya apa? Istahza'a. Istahza'a. Sebab itu amarnya bunyinya istahzi. Sebab madinya istahza'a baris atas, bila amar bunyi bawah istahzi. Hamzah ada. Hamzah ada. Ya. Mati Yang ada ni mudhari. Yang jamak buanglah jamaknya. Buang jamaknya. Tak adalah tak boleh matikan. Matikan itu jangan matikan. Mati untuk fi'il amar. Kalau amar nahi mati. Istahza'a yastahzi'u. Ya. Amarnya apa? Istahzi. Nahi la tastahzi. Ya. La tastahzi. Macam mana nak buat isim fa'il pula? Letak mim. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Zi'un tu hamzah depan un ya. Mustahzi'un. Kalau isim maf'ulnya naikkan atas. Kan senang. Mustahza'un. Mustahzi'un, mustahza'un. Ya. Ulang balik. Istahza'a. Lagi. Yastahzi'u. Amar. Istahzi. Nahi. La tastahzi. Isim fa'il. Mustahzi'un. Isim maf'ul. Mustahza'un. Dalam segi makna, ikut kaedah yang diberi. Makna asal diberi ialah memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan. Kalau madi? Telah memperolok-olokkan. Ada lagi ujung. Ya. Telah memperolok-olokkan ia. Kalau mudhari? Ia memperolok-olokkan. Kalau amar? Suruh. Perolok-olokkanlah oleh engkau. Kaedah tu oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau perolok-olokkan. Kalau isim fa'il? Yang memperolok-olokkan. Kalau isim maf'ul? Yang diperolok-olokkan. Kalau bunyi dua, kena dua lah. Jangan tinggalkan satu. Yang diperolok-olokkan. Macam tu. Ya. Okey, sambung lagi. Ayat 31. Alam adakah tidak? Ayat 31 ya. Alam adakah tidak?
yarau, mereka lihat. Kam, berapa banyakkah? Ahlakna, telah kami binasakan. Qablahum, sebelum mereka. Minal kurun, daripada umat-umat. Annahum, bahawasanya mereka. Ilaihim, kepada mereka. La yarji'una, tidak mereka kembali. Nah, depan ni ayat yang ke-32. Wa'in, dan bahawasanya kullun, masing-masing. Masing-masing. Lama, sesungguhnya. Jami'un, semuanya. Ladaina, di sisi kami. Muhdharun, orang-orang yang dihadirkan. Ayat 33. Wa ayatun, dan satu tanda. Lahum, bagi mereka. Al-maitah. Al-ardu, Lahum, bagi mereka. Al-ardu, bumi. Al-maitah, yang mati. Ahyainaha, telah kami hidupkan akannya. Wa akhrajna, dan telah kami keluarkan. Minha, daripadanya. Habban, bijian. Biji-bijian. Faminhu, maka daripadanya. Ya'kulun, mereka makan. Baik, saya masuk mula ayat yang ke-31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Adakah tidak mereka lihat berapa banyakkah telah kami binasakan sebelum mereka daripada umat-umat. Maksudnya mereka tidak ke. Ini penduduk Mekah ni, sebab ayat ni turun pada masa itu kepada penduduk Mekah. Jadi penduduk-penduduk Mekah ni yang mendakwa Muhammad itu bukan Rasul. Dalam bahasa
dalam Quran diterangkan lasta mursalan. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 43. Dia orang penduduk Mekah ni, orang kafir Mekah lah. Masa itu mengatakan lasta mursalan. Wahai Muhammad, engkau bukan rasul. Kami tak percaya. Ini tersebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 43. Kepada mereka ini, yang Allah telah, adakah mereka yang tak percaya kepada Rasul, kerasulan Nabi SAW? Mereka tak lihat ke berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka daripada umat-umat. Umat-umat yang dahulu, yang Allah telah binasakan mereka. Berpunca daripada menindakkan Rasul. Ataupun mendustakan Rasul-Rasul mereka. Maknanya bukan orang-orang musyrikin Mekah ini. Mereka tidak mengetahui umat-umat yang dibinasakan. Mereka mengetahui. Mereka pergi ke Syria atau ke Syam. Dan negeri-negeri lain yang di luar Mekah. Mereka pergi. Dan mereka tahu kesan-kesan umat-umat itu yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Mengikut ceritanya ialah yang mereka tahu, mereka umat itu mendustakan Rasul. Jadi apakah penduduk Mekah ini nak sama dengan mereka atau senasib dengan mereka? Annahum ilaihim la yarji'un. Bahawasanya mereka, kepada mereka tidak mereka kembali. Mana patut dijadikan iktibar. Yang mana mereka ini Allah telah binasakan. Mereka mendustakan Rasul-Rasul itu. Mereka tidak kembali lagi. Mereka pergi tidak kembali lagi. Patutnya dijadikan iktibar atau pengajaran buat mereka. Wa in kullul lama jami'un. Ini terhimpun kat sini wa in kullun lama. Jadi macam mana nak terjemahkan sini? Jadi kita terjemahkan wa in tu dan bahawasanya, kullun masing-masing, lama dengan makna sesungguhnya, jami'un semuanya, ladaina di sisi kami, muhdarun orang-orang yang dihadirkan. Jadi kesimpulan ayat ini maksudnya ialah atau ringkasan ayat ini ialah semua mereka semua akan dihadirkan di sisi Allah kelak. Semuanya akan dihadirkan kepada Allah. Jadi untuk iktibar kepada orang musyrikin Mekah masa itu, kamu juga akan dihadirkan di sisi Allah kelak. Sebagaimana umat-umat yang telah Allah binasakan dahulu. Wa ayatun, dan satu tanda, lahum bagi mereka, al-ardul maitah, bumi yang mati. Bumi yang mati bahasanya ialah bumi yang kering kontang, yang tandus. Kerana apa? Tidak dituruni hujan. Maka bumi ini jadi bumi yang tandus, kering kontang. Satu tanda, bumi yang mati, ahyainaha, telah kami hidupkan akannya. Allah hidupkan dengan siraman hujan daripada langit. Maka bumi yang mati tadi menghijau, subur, dan petani-petani dapat bercucuk tanam, dan dapat menerima hasilnya. Wa akhrajna minha habban, dan telah kami keluarkan daripada bumi tadi biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka daripadanya mereka makan. Yang mereka makan buah-buahan, berupa biji-bijian, berupa buah-buahan, hasil daripada bumi. Sepatutnya itu dah jadi bukti ataupun tanda kekuasaan Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala. Tapi mereka
dia tidak mau mengambil pelajaran itu. Ya, seolah-olah usaha dia. Ya, dia berusaha, ya, sehingga ya dapat mendatangkan hasil kerana usahanya. Dia lupa siapa yang Maha Pencipta. Kalau dia usaha Allah Ta'ala, dia tidak mengizinkannya. Adakah tanam-tanaman itu atau benih-benih yang disemai itu akan tumbuh? Ya, sudah tentu tidak. Semua itu adalah biiznillah. Ya, dengan izin Allah. Patut mereka bersyukur pada Allah. Baik, saya mak semula ya. Perkataan ya yarau ni. Ayat yang ke-31 ni yarau. Asalnya yarauna ya. Asalnya yarauna. Ya, kenapa hilang nun? Sebab ada huruf jazam. Huruf alam tu. Kalau tak ada alam, kita akan jumpa perkataannya yarauna. Ya. Jadi bila datang huruf jazam, iaitu alam, ya, maka ya, nun tadi ia dihazafkan atau dibuang. Jadi perkataannya yarau. Ya. Jadi maksud. Ya. Itu ia fi'il mudhari. Ya. Dia punya madinya ro'a. Ro'a yaro. Ya. Nah, ini dikatakan fi'il mu'tal akhir. Ya. Mu'tal akhir itu ya. Ro'a yaro. Yaro. Jadi apa huruf mu'tal akhirnya? Mu'tal akhirnya ialah ya alif maksurah. Ya. Ro'a yaro. Ya, yaro. Jadi bunyi yaro ya itu dah menunjukkan ya alif maksurah. Ya. Baik, kita tinggalkan tu. Kita ambil yang mudah dulu. Ahlakna. Ahlakna ni adalah fi'il madi rubai ya. 4 huruf. Ya, kalau kita jadikan mufrad ahlakna ni, macam mana bunyinya kalau mufrad? Na tu kami, tinggalkan kami tu. Apa bunyinya? Siapa nak buka mic ya? Kalau mic tu ahlaka. Apa dia? Ahlaka. Jadi ahlaka tu itulah madi mufrad dia. Madi. Ahlakna juga madi, tapi na tu ya, dhamir na tu makna kami. Jadi untuk mula-mula madi kita kena ya letak ia. Jadi macam mana ia? Kena buanglah na tu. Jadi ahlaka. Ya. Baik, macam mana kita nak jadikan fi'il amar daripada ringkas terus tanpa mudhari macam tadi, tanpa melalui mudhari terus amar. Kalau ahlaka amarnya apa? Tak apa, boleh cuba ya. Yang lain tak dengar? Yang lain tak dengar? Ahlik. Betul, siapa sebut ahlik tu? Ahlik. Sebab dia 4 huruf. 4 huruf bunyi atas. 4 huruf bunyi atas. Ahlik. Ya. Macam tadi, anzil, anzala, anzil. Ahlaka, ahlik. Macam tu. Itu ringkas. Terus amar ya. Kita tak melalui mudhari. Kalau ahlaka, bunyi amarnya ahlik. Kalau nahinya? Betul ke tu? Cuba semak balik.
La tuhlik ya. Ingat pun ya. Jadi ahlik la tuhlik. Okey. Ya, kita balik semula. Madinya ahlaka, mudhari'nya mudhari' yuhliku sebab 4 huruf. 4 huruf kena dhamma beri dhamma yuhliku. Ahlaka yuhliku. Amarnya ahlik. Nahi la tuhlik. Isim fa'ilnya mim. Letak mim isim fa'il. Mu apa? Muhlikun. Isim maf'ulnya naikkan atas. Muhlakun. Muhlikun. Muhlakun. Ulang semula. Madi ahlaka. Mudhari'nya yuhliku. Amar. Ahlik nahi. La tuhlik isim fa'il. Muhlikun isim maf'ul. Muhlakun. Baik. Makna asas ialah membinasakan. Kalau madi? Kalau mudhari'? Ia membinasakan. Amar? Binasakanlah. Binasakanlah. Oleh engkau. Ada oleh ya. Kalau nahi? Jangan engkau binasakan. Kalau isim fa'il? Yang membinasakan. Kalau isim maf'ul? Yang dibinasakan. Okey, sahih ya. Betul tu. Kita sambung lagi ya. Itu ahlaka ya. Baik. Okey. Yarji'un. Yarji'un ni ya agak-agaklah. Ya. 3 huruf ke 4 huruf? Asal dia. Mana tahu? Mungkin daripada 4 huruf. Kenapa kita tahu dia 3 huruf? Ini memang mudhari' pun tambah ya. Semua mudhari' tambah ya. Ya, kalau 3 huruf, apa alasan yang kita boleh tahu yang dia 3 huruf? Sebab ya, anak kita nak tahu alasan dia. Ya, sebab 4 huruf dia tak boleh mula dengan yar. Dia pen mudhari'nya mesti yur. Kalau misal kata jumpa perkataan yang sama kan? Perkataan yang sama, ejaannya sama tapi barisnya lain. Contohnya yurji'u. Raja'a juga. Yurji'u rajim ain juga. Kan? Jadi nak membezakan dia 3 atau 4, tengok barisnya. Kalau mudhari'nya baris atas, artinya dia 3 huruf. Kalau 4 huruf, dia mesti mudhari'nya baris depan. Baris depan. Ya.
Yurji'u itu maknanya 4 huruf lah tu. Yurji'u. Tapi kalau yarji'u itu 3 huruf. Yang membezakan apa? Baris. Kalau 4 huruf baris depan bunyinya yurji'u. Yurji'u. Sama juga yurji'una. Tapi kalau 3 huruf yarji'una baris atas. Artinya di sini 3 huruf. 3 huruf, ya. Yang bezakan tu kalau 4 huruf dia mula dhammah. Okey, sekarang kita dah tahu dia 3 huruf. Huruf asalnya ra, jim, ain. Raja'ah. Mudhari'nya apa? Yarji'u. Kalau dah tahu yarji'u, apa amarnya? Yarji'u. Irji ke bawah. Jangan arji. Kalau arji dah 4 huruf. Irji. Nahi. La tarji. Jangan tur ya, tur 4 huruf. La tarji. Kalau isim fa'il? Tiga huruf. Panjangkan. Roji'un. Roji'un. Isim maf'ul? Maf'ulun. Maf'ulun. Marju'un. Marju'un. Ini untuk 3 huruf. Okey, ulang ya. Roja'a. Mudhari'nya? Yarji'u. Amar. Irji. Nahi. La tarji. Isim fa'il. Raji'un. Isim maf'ul. Marju'un, ya. Okey, satu lagi, ya. Perkataan yang ada pada ayat 32 hujung, muhdharun. Saya nak tanya, ini isim apa ni muhdharun? Ya, betul. Isim maf'ul. So itu maknanya orang-orang yang dihadirkan. Yang dihadirkan. Ini jamak. Kalau kita jadikan isim fa'il, tak boleh. Tak boleh. Tak. Ini empat huruf. Jadi yang tadi siapa tadi sebut? Bunyikan bawah. Muhdiruna. Jadi pertukaran baris ya. Kalau isim fa'il muhdiruna. Kalau isim maf'ul muhdharuna. Ini jamak. Kalau mufradnya buanglah jamak dia tu waw nun tu. Kalau buang waw nun apa bunyinya? Muhdharun. Kalau isim fa'il muhdirun. Madinya ahdara. 4 huruf. Ahdara. Baik, tadi ada belajar sikit. Kalau nak jadikan amar macam mana ahdara? Kalau 4 huruf. Ahdara. Ahdir. Ahdir. Nahi. La tuhdir. Sebab 4 huruf. La tuhdir. Baik, mudhari' belum buat. Ahdara mudhari'nya yuhdiru. Sebab 4 huruf. Okey, ulang ya. Madi ahdara. Mudhari' yuhdiru. Amar ahdir. Nahi
La tuhdir, la tuhdir. Isim fa'il muhdirun, isim maf'ul muhdorun. Makna asas ialah hadir. Cuba terjemah. Madi tak lengkap. Telah hadir ia. Mudhari' amar dah sampai awak pula. Dah sampai awak pula. Hadirlah oleh engkau. Naik. Janganlah engkau hadir. Isim fa'il yang hadir. Isim maf'ul yang dihadirkan. Alhamdulillah, pandai semua. Ya, alhamdulillah.